Kesiannya tak habis-habis lagi. Itulah, kita kena bersabarlah. Dan new norm dah ni. Okey, ni saya boleh keluar. Tengok canggih tak benda-benda ni. Share screen. Nuruddin, awak dengar saya cakap kan? Jom. Dengar, okey dah. Tengok slide je lah. Okey, so kita recap balik apa kita belajar untuk chapter ni. Chapter ni, pertama sekali kita diperkenalkan dengan magnetic flux. Apa simbol magnetic flux? Phi tu. Iaitu B.A ataupun BA cos theta. Di mana B tu adalah apa? Banyak. B tu apa? B tu adalah magnetic field, right? Magnetic field strength, magnetic field density. Unit dia adalah apa? Tesla. So bila baca soalan, kalau cikgu dia magnetic field tapi magnetic field density apa-apa tak nak epek-epek belakang cikgu tapi unit Tesla. So itu adalah B. Jangan confuse dengan Phi. Phi pun nama dia magnetic field tapi nama dia magnetic field flux. Tapi kalau B tu magnetic flux density, dari perkataan density. Kalau saya jadi awak cakap unit, saya tak baca pun depan tu cakap unit. Okey, unit. Okey, untuk unit, so saya nak tegaskan kat sini, bila awak baca soalan, apa beza MT dekat dengan MT jauh? Kalau MT dekat, maksudnya M tu adalah prefix. Maksudnya dia power of negative 3. Dia bukan meter. Tapi kalau MT jauh, dia adalah unit. Macam MS negative 1. Duduk dekat tu dah jauh. Sebenarnya MS negative 1 dia kena duduk jauh. Kenapa dia kena jauh? Sebab dia dua unit yang berbeza. Tapi kalau contohnya Weber kan, ada M sebelah dia. Bukan meter Weber, itu milli Weber. So kalau dia duduk dekat, dia adalah prefix. Apa tu prefix? Prefix tu power lah, power of 6, power of 7, power of 12. Kalau milli, selalunya power of negative 3. Kalau micro Weber, itu memang, itu common lah, micro memang awak tahu, negative 6. Saya risau dekat milli tu, M tu takut awak ingat dia meter. Dia bukan meter, dia prefix. Boleh? Okay. Seterusnya kita belajar magnetic flux linkage. Ingat tak apa tu magnetic flux linkage? Dia ada banyak putaran. So simbol dia Phi besar ni lah. For Phi besar equals to NP. Dia macam A besar dengan A kecil lah. So bila baca soalan tengok dia nak linkage ke dia nak flux saja. Kalau flux buat Phi kecil. Kalau nak linkage mesti Phi besar. Simbol kena betul. Macam assignment, simbol kena betul. Okey, unit. Apa unit dia? Beritahu saya apa unit untuk magnetic flux? Weber. Ingat Weber. Okey, seterusnya kita masuk kepada explain Faraday law. Ingat tak? Kalau tanya awak, apa tu Faraday law? Awak dah jawab apa? Tak dah cikgu. Apa tu Faraday law? Faraday law cakap, induced EMF is directly proportional to the rate change of magnetic flux. Maksudnya, untuk hasilkan induced EMF, kena ada perubahan. Perubahan apa? Magnetic flux. Ada berapa jenis perubahan magnetic flux? Ada 3. Iaitu BA theta. Negatif. Apa itu pula negatif? Negatif itu adalah refer kepada direction lah sebenarnya, di mana dia obey Lenz's law, iaitu dia nak menentukan direction of induced current. Direction of induced current bukan sentiasa opposite direction of original current. Bukan. Dia adalah apa? Oppose the change. Dia menentang perubahan. Apa unit untuk EMF? V lah, volt. Sebab dia adalah EMF. EMF tu bateri. Bateri unit apa? Volt. Okey, seterusnya kita masuk kepada derive. Ni semalam saya dah derive punya lah, panjang. Okey, derive ada 3 benda, iaitu untuk straight wire. Yang pertama, kalau saya tengok length ni. Length ni straight wire. Lepas tu yang ini untuk coil. Dia ada NBA atau MB. Depend pada dia berubah apa, area ke bangang.
Lepas tu untuk rotating coil dia akan ada apa? Omega. So formula ni semua given. Saya tak rasa dia suruh derive sebab dia banyak benda dia nak tanya. So you kena tahu cara nak guna. So bila baca soalan tengok dia case apa. Straight wire ke, coil tak bergerak ke, coil tengah rotate. Kalau coil tengah rotate guna nabau. Terus dia guna nabau. Ingat tak nabau ni? Nabau omega tu ingat. Apa benda tu. Okay, unit semua sama. EMF unit dia apa? Volt. Unit dia volt. Okey, seterusnya kita masuk kepada hari ini kita nak masuk kepada self-inductance. Inilah. So hari ini saya nak perkenalkan awak dengan self-inductance. Apa itu self-inductance? Nama dia pun self-learning, selfish. Maksudnya diri sendiri. Dia seorang, dia tak ada geng. So itu masuk self-inductance. Okey, pertama sekali you kena define. Okey, define self-inductance, define UPS lah. Apply adalah gira lah. So kita guna formula L sama dengan negatif EMF di dan kita ada 3 formula untuk L. Untuk coil dengan solenoid. Ini formula dia. Aduh, ada pensan. Ada 4 formula. Dan formula semua ni ada dekat list formula. Tak perlu hafal. Jangan risau. Cuma you kena tahulah ini guna untuk self-inductance. Okey. So kita masuk dulu. Apa itu self-inductance? Okay, self-inductance adalah a solenoid, satu. A solenoid that connected to a battery. So kita ada solenoid connected to a battery and switch S with variable R with open circuit. So kita ada solenoid dengan battery. Oh, dia ada battery. Maksudnya mula-mula dia conductor. Bila dia switch on, bila S is closed, the current begin to flow. Bila current dia begin to flow, this solenoid bukan jadi solenoid biasa-biasa dah. Dia dah jadi apa? Very good. CCC. Dia dah upgrade menjadi CCC. Kenapa pentingnya CCC ni? Sebab CCC ni adalah source kepada magnetic field. So maksudnya akan wujud apa? Medan magnet. Okay, macam ni saya ulang balik Mula-mula bila awak off, tak ada apa-apa berlaku. Current tak lalu, apa tak lalu, so B0. Bila awak on, current lalu. So dia bukan jadi macam biasa je, current lalu tak ada apa-apa, current lalu, dapat bacaan tak. Dia akan menghasilkan satu medan. Nama dia medan apa? Medan magnet. That's why we call it magnetic field B. Bangang, kalau orang sebut tu bangang B. So B ni ada 3 source dia, iaitu Earth magnetic field, bar magnet dan CCC. CCC ni contoh dia solenoid lah. Okey, so dia akan terbit ni. Macam mana nak tahu dia north atau south sebelah sini? Kita guna apa tangan? Right hand grip. Positif dekat sini, so dia naik atas. So, ni ke sini. So, dia macam ni lah, dia turun macam ni. Nak tentukan N dengan S guna tangan. Maksudnya, N dengan S ni bukan cikgu dia memang north senjas kat kanan ke? Tak! You kena guna right hand grip. Tengok current. Current kan macam ni. So, north tu ke sana. Selalu ni kita tentu nak tukar current. Tadi terbalik. Dah ada current tak tukar current. Boleh tak? Okey. So akan wujudlah magnetic field. Okey. So akan wujudlah magnetic field. Linkage. Okey. Nampak tak ni? R. R tu apa? Resistance kan? So kita ada resistance box atau resistance lah. Resistance box atau resistance nama dia ni rheostat. Eksperimen itu you guna rheostat kan? Okay. So you change dia punya resistance. So apa berlaku? Bila awak change resistance, dia akan change current. Betul lah, resistance meningkat, current akan mengurang. So dia akan also affect magnetic flux. So current, resistance change, current also change. So dia akan affect magnetic flux. Macam mana lupa je magnetic flux tu. Bila ada change magnetic flux-nya, dia telah obey siapa? Change in magnetic flux, dia dah obey Faraday. So akan wujudlah induced EMF. Nampak je ni. Ingat Faraday kata dia berlaku. Induced EMF terhasil bila ada change in flux. Magnetic flux. dV over dt tu.
So kalau awak nampak je diffusivity, oh dia ada perubahan lah. So ada perubahan, dia ada magnetic induced EMF. Okey, so apa yang berlaku lepas tu? Apa yang berlaku lepas tu? Akan wujudlah induced EMF, solenoid. Okey, akan wujudnya induced EMF. Okey. Ada berapa EMF kat sini? Dua. Satu kan? Satu kat bateri tadi. Betul tak? Satu lagi kat mana pula? Dalam solenoid. Apa yang awak faham? Satu, bateri ada EMF, dia bagi current. Betul tak? Satu lagi tiba-tiba muncul lagi induce, satu lagi jenis bateri, tapi bukan bateri imaginary lah, tapi duduk dalam mana? Solenoid. Kenapa boleh jadi wujudnya induced EMF? Sebab dia dah ada change in magnetic flux. So maksudnya ada berlakunya proses penghasilan induced EMF. Okey, so bila ada induced EMF, B dekat sini makin lama makin meningkat. Sebab mula-mula B dia kosong, lepas tu ada pula induced EMF. So ada bangang dia tu makin meningkat. So ada orang tak suka bangang tu makin meningkat. Siapa dia? Lenz law. Apa Lenz law tu buat? Dia akan menentukan pole. So dia akan oppose lah. So dia letak ini south, ini north. Terbalik. So apa yang berlaku? You guna tangan nanti north dah ada di sana. So current induce awak ni nampak tak ni? Current induce awak ni ke bawah. Dia opposite dengan current daripada bateri. Okey, saya ulang balik Cerita ni, sub-inductor ni, dia ada dua. Pertama, dia ada solenoid. Tapi solenoid ni, sebelum ni kita ada solenoid, ada galvanometer je. Kita ada bawah magnet, kita goyang-goyang macam tu kan. Kali ni tak, you ada bateri. So bila you ada bateri, dia jadi CCC. Bila jadi CCC, dia ada medan magnet dia. Okey, B dia meningkat. Ada change of B. When they are change of B, they are change in magnetic flux. Meaning, dia dah obey Faraday. Bila dia dah obey Faraday, dia wujud dah induced EMF. So bila wujud induced EMF, kat mana? Dalam solenoid. So that's why bateri tu duduk dalam solenoid. Battery induced, EMF induced ni duduk dalam solenoid. So akan wujud induced current. So how tentukan induced current? We using Lenz law. Di mana Lenz law tak suka B ni meningkat, bangang ni meningkat. So dia akan kurangkan bangang ni dengan mewujudkan pole yang opposite. So menggunakan pole yang opposite ni, you akan tentukan direction of induced. You guna right hand grip, so I you ke bawah lah. So dia akan jadi opposite the direction of current. Okey, boleh tak? Okey, ni. Seterusnya, current berkurang. Maksudnya resistance tu dikurangkan pula. Kita ada resistance box kan? Ingat tak resistance box? Tadi eksperimen mula-mula tu dia cabut 100. Sekarang ni you letak 100, you cabut 2 je. Current you besar lah. So current you meningkat. Current decrease. Tadi you cabut 2, sekarang you cabut 100 ohm. So current berkurang. So bila current berkurang, bangang you pun berkurang. Apa Lenz law buat? Dia kata jangan nak berkurang sangat. So dia akan samakan. Dia akan cuba support orang tu daripada jatuh. Macam awak, sebenarnya saya suka bayangkan ni macam diri awak lah. Awak rasa down. Adakah awak akan mendownkan diri awak lagi? Tak, awak akan cuba support diri awak. Tak tahulah. Tak ada kaitan. Itulah, dia ni apa, cikgu dia downkan lagi juga. Tak ada, dia support lah, dia akan cuba support supaya jangan jatuh. Dia finally akan jatuh, tapi dia jatuh secara perlahan. Dia tak drop rapidly lah. Okey, cuba tengok induced current dia. Apa berlaku dekat induced current dia? Same direction. Sama arah. That's why saya kata, induced current bukan opposite. Dia bukan menentang current original. Dia menentang perubahan. Dia bukan menentang. That's why saya tak tengok, awak tengok, dia tak menentang current original. Dia sama pula dengan current original. Kan dia boleh sama. Sebab dia dah nak turun, current nak berkurang dah. So dia kena jadi S dengan N lah, dia kena sama pole dia. Okay, so self-inductance is the process producing induced EMF in the coil due to the change of current through the same coil.
Maksudnya EMF ni akan terhasil bila ada perubahan current dekat dalam coil tu. So itulah self-inductance. So kalau dia meningkat, dia akan jadi opposite. Tapi kalau dia menurun, dia akan jadi apa? Sama. Itu self-inductance. Okey, kita tengok pula mutual inductance. Mutual, mana mutual? Okey, ni mutual inductance. Apa yang awak faham kalau awak tengok gambar mutual inductance? Nama pun kalau saya kata mutual agreement, boleh ke seorang-seorang mutual agreement? Mesti ada partner. Mesti ada partner in crime lah. Mesti ada partner seorang. So ada dua coil. Apa beza coil 1 and coil 2? Coil 1 ada bateri. Coil 2 hanya ada galvanometer. Ini macam pernah jumpa kan eksperimen Lenz law. So apa yang berlaku? Coil 1 ni akan on. Current akan lalu. So dia masukkan bangang. So bangang dia dirasai oleh orang sebelah. Okey, so apa yang berlaku? Nanti B dekat sini mula-mula adalah 0. B dekat coil 2 adalah 0. Lama-lama B ni akan meningkat. So ada orang tak suka siapa? Lenz law. Dia akan oppose. Sikit. So dia tak cerita kat sini tau. Okay, tapi saya nak cerita lain. Okay, so kita baca kat sini Consider two circular closed-packed coils near each other sharing a common central axis and show in figure 5.2. A current I1 flow in coil 1 produced by a battery in the external circuit. The current I1 produces the magnetic field line and this line also passing through coil 2. Okay, betul lah awak cakap kan? So, barang dia ni dah dapat dirasai oleh coil 2. That's why dia kata magnetic field line dah passing through coil 2. If the current I1 change with time, the magnetic flux through coil 1 and coil 2 will change with time simultaneously. Maksudnya current tu makin lama makin cepat, so bangang dia pun makin lama makin apa? Meningkat. So ada perubahan B. Okay. Due to the change of magnetic flux, induced EMF in coil 2 will produce lah. This is because due to the Faraday law. So akan wujudlah induced EMF dekat coil mana? Coil 2. Coil 2 dah wujud induced EMF. In another word, the change of current in coil 1 leads to the production of induced EMF in the second coil, which is magnetically linked in the first coil. This process known as mutual inductance. Maksudnya mutual inductance ni dia adalah proses untuk menghasilkan induced EMF tetapi menggunakan perubahan in another coil. Apa tak ayat? Ayat ni yang penting. Dia adalah proses nak hasilkan siapa? Induced EMF. Tapi dia menggunakan perubahan dekat mana? Orang sebelah. Current orang sebelah. Bukan diri dia, orang sebelah ni. Faham tak? Dia bukan diri dia, dia tengok orang sebelah. Orang sebelah berubah, dia pun berubah. Okey. Sama juga dengan coil 1. Dia akan mengalami self-inductance. So dia akan mengalami change lah. Okey, kita tengok ni beza ni. Self-inductance dengan mutual inductance. Saya buat barulah. Self-inductance, mutual inductance. Okey, pertama self-inductance dia ada seko, dia seorang je lah. Dia resistor lah. Tapi kalau mutual inductance, dia ada resistor, dia ada satu lagi tapi galvanometer. So ni coil 1, ni coil 2. Okey. So kalau ikutkan self-inductance, bila current lalu, current jalan, so saya buatlah ini konon-konon north lah, ini konon south. So maksudnya dia punya solenoid ni dah jadi CCC kan, current carrying conductor. So ada orang tak suka, siapa yang tak suka tu? Faraday. So maksudnya Faraday dia nak Lenz law dia nak menghasilkan induced current, dia mesti opposite lah sebab B dalam kes ni meningkat. So ini akan jadi south, ini akan jadi north. So ini kalau kes I meningkat, so bangang pun akan meningkat. Tapi kalau kes kalau lain, kalau ni, okay, I berkurang maksudnya resistance dia meningkat.
So bangang ni pun berkurang. So ini akan bertukar jadi not, yang ini akan bertukar jadi ni akan bertukar jadi sum. Dia akan sama. Okey, mature inductance pula. Mature inductance pula. Bila you on current lalu, so ini north, ini south katakanlah kan. So dia punya bangang ni dirasai oleh orang ni. So mula-mula B initial dia 0. So B dia makin lama makin dirasai. So Lancelot tak suka, dia akan jadikan ini south, dan ini akan jadi apa? North. So berlakunya mutual inductance due to the change in this current. Bukan dekat dalam diri dia, dekat orang lain. Dia change current, change I1. Maknanya EMF ni terhasil disebabkan perubahan current dekat I1. Okey. Satu lagi berlaku lagi. Dia ni juga sebenarnya mengalami self-inductance. Kenapa dia mengalami self-inductance? Sebab dia tak tadi self-inductance dalam diri dia. Macam ni lah, awak nak jadi baik ke tak? Awak nak jadi baik. Pasti dalam hati awak dalam tak payah baik sangat. Bukan bagus pandai pun. Mesti ada internal apa? Kan macam orang kata, awak ni cuma nak jadi baik, nak meningkat, macam ada je lah. Orang lain tak cakap apa-apa, awak je cakap, aku bukan pandai pun. Kenapa nak merendahkan diri sendiri? Kenapa awak nak merendahkan diri awak? Patutnya, aku boleh buat, aku boleh buat. Macam tu lah juga macam kes ni. Mesti ada masalah dalam mind ni. So, akan berlakunya self-inductance jugalah dekat sini. So, akan wujudnya EMF 1, EMF 2. So, kita akan ada dua. Dalam kes ni, kita akan ada 3 EMF. EMF battery, EMF 1, EMF 2. Ada dua induce lah. Induce EMF dalam coil 1, induce EMF terhasil disebabkan oleh perubahan current dekat. So ada 3 EMF. Battery, induce 1, induce 2. Tapi kalau yang ini ada 2 je. Satu battery, satu lagi induce EMF. Okey, boleh faham tak? So, bila baca soalan, sebenarnya you tengok ada berapa? Ada satu solenoid atau ada 2? Kalau satu solenoid, self-inductance. Kalau 2 solenoid, mutual inductance. Tapi nanti boleh juga, kalau siapa dah buat tutur, biasanya dia bagi soalan ni. Tapi dia kata, find the self-inductance for coil 1. Boleh tak saya nak cari self-inductance for the coil 1? Boleh, sebab dia pun mengalami masalah dalam diri dia. So, maksudnya untuk proses ni ada 2. Mutual antara ni dengan ni. Self-inductance, siapa dia yang mengalami self-inductance? Coil 1 je. Coil 2 ada ke self-inductance? Kenapa coil 2 tak ada self-inductance? Dia ada bateri. Dia tak akan mengalami masalah diri dia. Dia pinjam orang punya sebelah punya je. Faham? Okey. Okey, dah habis faham tu, kita masuk formula. Formula ni lah yang lemahnya. Aduh, banyak formula dia ni. Saya terus masuk formula yang lain tu, awak boleh baca lah kod nanti. Kuliah dah habis ke belum habis lagi? Kuliah kat mana dah? Kau tak masuk kuliah? Masuk kuliah tak? Yang kata awak tidur. Dah habis dah? Dah habis lah macam ni? Oh, dia bagi video. Okey, self-inductance. Simbol dia L. Dah. So hari ni kita belajar simbol baru L besar. L besar tu nama dia self-inductance. Bukan lembu, bukan lembek, bukan. Nama dia self-inductance. L besar. Okey, formula dia. Formula dia ni macam lemah sikit lah. Awak kena bersabar lah dengan formula. Tak apa, formula dia semua dia bagi. V sama dengan Li. Iaitu V dalam case ni adalah flux linkage lah. Maknanya flux linkage depend pada current. So lagi tinggi current awak, lagi tinggi flux linkage awak lah. So formula dia V sama dengan Li. Jangan risau, ini dia bagi. Okey, Faraday cakap induced EMF sama dengan ni. Pernah jumpa ni kan? Sebenarnya awak bukan jumpa ni, awak jumpa yang ini. Ni awak jumpa yang macam ni, bukan yang macam ni. Tapi benda ni sebenarnya sama. Yang ini berlaku kalau N dia 1. Yang ini kalau ada N. N tu apa?
number of turn. Yang ini kalau number of turn awak satu, awak guna je lah NV. Ini V A kecil, ini A besar. Okay, so V besar tu dia gantikan dengan huruf LI tu Li. Dia gantikan dengan Li. So dia masukkan Li dalam ni. So dapatlah DI over DT. Kenapa DI over DT? Sebab ingat tak, dia perubahan current. Kalau ingat eksperimen tadi, awak kacau resistor. Bila awak kacau resistor, sebenarnya dia effect apa? Current. So that's why formula dia jadi. So formula ni pun dia bagi, tak payah hafal. Cuma saya nak awak faham dia punya simbol. EMF simbolnya apa? Induced EMF. L apa? Self-inductance. DI over DT, the rate of change of current. Ingat simbol je. Okay. Self-inductance ni tadi, dia rearrange je. Okay, kita rearrange okay, ni L DI over DT. So, L ni dia biar. So, dia dapatlah ni. Dapatlah formula ni. Dapat formula tu. So, formula ni jangan hafal. Saya tak nak hafal. Banyak formula. Jangan hafal. Formula ada. Cuma saya nak awak tahu ini hanya boleh digunakan untuk self-inductance. Apa itu self-inductance? Satu solenoid sahaja ada bateri. Okey, seterusnya. Ada pula Eton. Okey, ini formula tadi tu yang saya tunjuk. Dia gantikan dengan formula Li tadi tu. So, dia gabungkan dua formula ni. Tak perlu tahu derivation. Jangan tahu derivation. Derivation tak ada. So, negative NV DI dt sama dengan L DI over dt. Apa benda ni? Aku ambil di sini padam. Okey. So, I cancel, dt cancel. So, you akan dapat N dV equals to L DI. Dia integrate both. So, you akan dapat NV LI. So, inilah formula ini. Ni. So, dia jadikan L sebagai subjek. So, you dapat NV over I. Ni. So, di mana NV ni adalah V besar tadi lah over I. Formula ini pun given. Jangan risau. Okay. Boleh? So, ada berapa formula L? Ada dua sebenarnya. Okay, kita tengok formula L. Mana tadi? Ni, okay. Formula L tadi, saya padam. Ni tadi ada. Ni tadi ada. NV over I ada. Cuma satu je tak ada ni. Tambah ni. V besar over I. So, bila baca soalan, be careful. Kalau dia kata, the magnetic flux linkage is 100 turns. So, 100 bahagi I je. Faham tak saya nak cakap ni? Contohnya macam ni. Dia kata, the turn is 50. Turn dia 50. Tapi magnetic flux dapat 10. So, 50 tu kena darab dengan berapa? 10. Baru dapat NV, betul tak? Tapi kalau dia kata magnetic flux linkage is 100, perlu tak nak darab dengan N lagi? Tak. Yang ini nama dia magnetic flux linkage. Kalau nampak wording linkage, terus bahagi I. Tapi kalau dia tak ada linkage, dia bagi V satu ketul. Dia bagi N satu ketul. Kena darab dulu baru bagi I. Faham tak? Wording tu yang kena faham. Okey, L banyak. 1, 2, 3, 4. Macam mana nak guna yang mana satu? Kita tengok soalan apa yang dia bagi. Okey, kita baru bercerita pasal 2. Okey, kita tengok lagi 2. Okey, lagi 2. Okey. Unit. Kita tengok unit pula. Dah nak pasal unit pula lah. Okey. Kita tengok unit. Okey, unit dia. Mana ni unit ni? Okey, unit dia adalah Henry. H besar. Henry. H besar. So, kalau budak dulu dia ingat macam ni. Lion, unit dia harimau cikgu. Tapi sebenarnya salah. Tiger baru harimau. Tapi dia ingat lion, unit dia harimau. Sebab banyak unit dah tahu. You kena hafal. Pertama, magnetic flux. Apa unit untuk magnetic flux? Magnetic flux unit dia apa?
B, Tesla. So yang ni yang ketiga L. L tu apa? Lembu. Self. L ni nama dia self-inducted. Unit dia H, heavy. So kena hafal kan ni? Unit-unit ni dah kena hafal. Okey, dia skala unit dia H besar tu, nampak tu ni H besar. Yang belakang tu tak payah tengok lah. Ingat H dia. Okey, dan dia depend pada apa? Size, shape, number of turn, permeability of chord, mu lah. Dia depend pada ini kalau boleh keluar bagi UPN lah pun. Tak tahu lah, saya tak tahu bagi soalan UPN apa. Okay, the circuit of element which oppose mainly self-inductor known as inductor. Simbol dia adalah ni, bentuk gulung-gulung-gulung tu. Itu adalah self-inductance. Okay, self-inductance untuk coil. Dia ada dua formula. Kalau coil dengan solenoid beza. Okay, pernah tengok tak bangang ni? Siapa buat assignment dia pernah jumpa. Ini bangang siapa? Bangang ada tiga. Straight wire, coil, solenoid. Ini B siapa? Coil. Macam mana awak tahu coil? Kalau saya tengok R. Sebab coil je ada radius. Tulis atas tu coil. Ni coil. Okey, dia magnetic flux. Dia bagi magnetic flux sama dengan apa? Ingat tak? BA cos theta. So B dia masukkan, so dia dapatkan nilai ni lah. So dia masukkan A, dapat formula ni. So dia guna formula L sama dengan NV over I. Tadi kan ada formula L sama dengan NV over I ataupun V gemuk ni, V besar ni over I. So dia guna formula ni. So N constant, mu naught ni adalah V tadilah ni. V atas ni dia masuk dalam ni. So I. So dapatlah formula ni. Formula ni tak perlu hafal. Dia ada bagi dekat. Dan dia siap tulis dah. L coil. So you dah tahu dah ini L coil. Sebenarnya senang dia nak ingat tengok R. R ni adalah radius. Radius tu refer kepada siapa? Coil. Mu naught. Mana nak dapat mu naught? Kat depan. 4 pi darab 10 kuasa negatif 7. Siapa buat assignment dia tahu. Siapa dia copy paste dia tak tahu apa. Itu semua Tuhan akan balas masa PSPN. Siapa buat assignment dia akan tahu. Mu naught. Sebab dia dah type 12 pi punya lah susah nak cari pi punya lah susah nak cari power tu. So benda-benda tu dia sebenarnya bagi awak ingat. Ya. Okey, N number of turn. A, area. Bahagi 2R. R tu apa? Radius. Nanti adalah R tu dia buat distance lah apalah. R tu radius. Okey, itu untuk coil. Okey, seterusnya untuk solenoid. Solenoid pula. Okey. Siapa buat assignment dia nampak formula ni. Ini formula untuk solenoid. Macam mana saya tahu solenoid? Saya tengok L, length. Length tu dan dia ada N over I tu. Rasanya semua assignment ada formula ni, solenoid. Okey, dia guna BA cos theta. So dia masukkan nilai lah. Sama juga tadi dia guna LI ni. So dapatlah formula ni. So this formula jangan hafal, dia bagi. Kalau tak percaya, awak tengok dekat ni. Dia bagi tadi. Ni. Ni dia ada bagi. Dia bagi tak? L coil, L solenoid. Baca je soalan. Dia coil ke solenoid? Kalau dia coil, guna formula coil. Kalau dia solenoid, guna formula solenoid. Okey, mari kita tengok satu soalan. Okey, tengok soalan ni. Okey, macam mana saya tahu dia self-inductant? Perkataan a solenoid. A solenoid. Self-inductant lah. Dia tak ada gap. Dia bagi turn N. Dia bagi length. Dia bagi apa lagi? Dia bagi I1. Dia bagi I2. Dia bagi time. Dia bagi induced EMF. Okay, itu yang dia bagilah. Dia suruh cari inductance of solenoid. Apa ni? Apa simbol inductance? L. L tadi awak panggil dia apa? Self-inductant. Tapi ini inductant je. Sebab dia dah tahu ini adalah case apa? Self. Sebab hanya ada apa? Berapa coil? 1. So sebenarnya ini adalah self-inductance. L. Ni simbol L. L. Okey, so apa yang saya akan buat? Saya pergi tengok formula L tadi. Okey, ni L siapa tadi? L solenoid. Boleh tak saya nak guna formula L solenoid? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab saya boleh tak? Saya tak boleh je. Tak boleh. Apa formula L solenoid? L equals to mu naught N2A entahlah. Saya pun tak hafal. N2A, N2 null.
P over L. Boleh tak? Oh, tak boleh. Sebab saya tak ada siapa? Saya tak ada area. Saya tak boleh. Alamak. Tak kan nak guna coil pula. Tak boleh lah. So, you guna formula L yang lain. Okay, kita tengok formula L yang lain. Mana ada formula L lain? Ada ni dengan ni. Okey, saya nak guna yang ni tak boleh dah mati. Ni pun dah mati. Ada tak EMF? Ada. Ada tak GI over DT? Ada. Sebab dia kata dia bagi I final dengan I initial dan dia bagi time. So saya guna formula ni. Itulah cara nak buat dia. So you guna macam cuba jaya. Macam main puzzle lah. Okey, boleh tak? So dia guna formula tu lah. Okey, kita tengok. Okey, dia guna formula yang kita cakap tadi. Negatif tiba-tiba hilang pula. Ada negatif tu. Jangan buang-buang negatif tu. Kenapa negatif tu boleh hilang? Sebab final dia adalah berapa? Kod 2.5. Patutnya dia kena biar negatif ni. Tak apalah. Letak positif pun boleh. Kenapa dia boleh hilang? Formula dia memang tak ada negatif Ada. Sepatutnya ada, kena ada negatif tu. Dengar kelas jendela. Saya nak L kan, kenapa dia tak guna je formula ni? Hujan apa tu? 0.012 2.5 tolak 0 bahagi 0.35. Kalau saya direct dia terus guna formula ni. Biar jawapan kenapa dia tak ada negatif, sepatutnya memang tak boleh ada negatif sebab L ni tadi ingat tak dia sejenis apa? Skala. So skala dia tak ada direction. So that's why dia tak boleh ada negatif sebenarnya. So jawapan akhir awak biar je lah positif. Sebenarnya memang kena jangan buang sebab dia sebenarnya ada reason. Unit dia adalah apa? Henry. Tak apa, kalau buat macam ni, kalau saya jadi awak, saya biar jawapan saya dulu negatif juga kat sini, jawapan akhir saya tulislah L positif. Sebab dia ada reason. Kalau dia daripada highest ke lowest, dia mesti positif. Kalau daripada lowest ke highest, dia mesti negatif. Sebab dia, ni. Kalau kosong tolak negatif 2.5, dia akan dapat negatif. Negatif boleh apa? Cancel. Tapi kalau 2.5 tolak kosong dapat positif. So jawapan awak mesti negatif sepatutnya. Dia ada jawapan awak negatif, so bawah tu letakkan dia positif. Okey, boleh? Seterusnya, dia tanya apa? Aduh, penatnya. Dia tanya apa ni? Area. Area boleh tak nak guna formula yang mu naught n square A over L tu? Kan tadi tak ada area kan? Tengok dia guna formula tu tadi. Ni yang formula kita nak pakai mula-mula tadi tu. So nampaklah A. L tu ambil kat mana cikgu? Kat atas tadi. Soalan dia senang, sangat senang. Cuma you kena tahu nak guna yang mana. Bagi saya dia lagi senang daripada chapter 2. Sem 1. Sebab apa chapter 2 sem 1 kena cari angle lah, kena resolve cosine yang sampai setengah awak tak faham. Ini hanyalah guna formula. Cuma make sure formula yang betul. Okey. Seterusnya dia suruh cari magnetic flux linkage. Apa simbol magnetic flux linkage? V besar tu. V besar tu duduk kat mana? Dekat Li tu sebenarnya. Yang ni, L sama dengan NV over I. Nombor berapa? Nombor ni, 47. Tapi tak ada V besar. Tapi you tahu tadi, ini adalah V besar. So, V besar sama dengan Li. L ada, I ada. So, dapat jawapan unit V adalah apa? Weber. So, be careful dengan perkataan linkage ni. Linkage ni. Ni. Linkage. Kalau linkage besar, V besar, dia mesti termasuk N. Kalau magnetic flux saja, bahagi N. Sebab dia nak V sahaja. Boleh? Seterusnya, kita masuk kepada energy store in conductor. So, ada energy lah sebab dia dah provide EMF. So, akan ada energy. So, you kena derive and use. Saya tak naklah derive ni. Saya rasa derive ni tak tanya. Derive ni banyak sangat dia nak tanya. U sama dengan half and I square. U ni ada. U ni ada dalam list formula tu ada.
Cuma awak kena tahu lah L tu set inductor, I tu adalah current. Okey, macam mana dia dapat tahu formula tu? Okey. Dia guna Lee, ni, formula ni, EMF equals to L di over dt. Power dia guna I EMF, tapi sebenarnya power equals to IV, tapi V awak sama dengan EMF. Kenapa V awak sama dengan EMF? Sebab ingat tak, EMF ni induced EMF. Dia datang daripada mana? Bateri ke? Dia datang daripada perubahan, betul tak? Adakah bateri dari sini? Tak ada. So tak ada internal resistor. Awak ingat tak? Bila masa V boleh sama dengan EMF? Bila internal resistor adalah kosong. Ini adalah induce. Induce EMF ada dia datang dari mana? Dia dah duduk dalam mana? Solenoid. Kan? Itu tak bateri. Solenoid. So that's why EMF sama dengan V tambah IR. IR kosong sebab R awak tak ada. So that's why EMF boleh sama dengan apa? V. So that's why kita boleh guna formula ni lah. Okay, P sama dengan apa? Li di over dt. So dt bawa ke sana. So dapat P dt Li di. So power ni disamakan dengan ni. Mana datang formula ni? Sebenarnya dia datang sini. Power sama dengan work over time. Ataupun energy over time. So time dia bawa sana. So dapat PT sama dengan U. So dapatlah formula ni. So dia masukkan PDT ni, DU dia gabung kat sini. So dapat ni. Lepas tu dia integrate, so dapat formula ni. Saya tak nak beritahu lah. Guna saya. Boleh? Dia akan tanya je. Senang dia tanya. What is the energy? So just guna Li squared. Li squared. Half Li squared. Okay. Dan last kali. Mutual inductance. Okay. Define mutual inductance dekat UPS. Satu lagi use formula mutual inductance. Okay. Apa beza sel inductor dengan mutual inductor tadi? Mutual inductor ada dua. Bagus. Mutual inductor ada dua. Okay. Kita tengok formula sekarang. Formula banyak. That's why saya rasa formula ni apa? You just tahu ni untuk ni. Ni untuk ni. Okay. Tengok formula. Mutual inductance adalah berlaku disebabkan oleh if the current I1 change. Maknanya current dekat I1 yang berubah. So akan wujudnya magnetic flux dekat coil 2. Maksudnya akan wujudnya EMF dekat 2. So formula dia akan jadi EMF2 equals to directly proportional negative di apa? di1 over dt. So formula dia akan jadi ni. Okey, mana datang formula ni? Formula ni sama dengan formula ni. Okey. Kalau awak tengok ni, saya beritahu teruslah. M ni ada satu je formula. Tapi dalam nota berlampak-lampak formula M. So sebenarnya formula M ni hidden. Dia duduk dekat dalam self inductor. Okey, kat mana dia nyorok kat sini? Ni. Ni awak boleh buat ada satu formula. L ni tukar jadi M. Yang lain tiru. Okey. Dia akan pecah dua. Okey. Apa benda dah saya buat. Okey. Kalau awak nak cari M1, maksudnya dekat coil 1, awak nak cari mutual inductor dekat coil 1, kena guna EMF, induce EMF 1. Tapi current tak boleh guna current dia. Kena guna current ni. Baru ada mutual agreement. Kalau semua satu-satu saya tulis, itu dipanggil satu-satu-satu, itu dipanggil self-inductor. Sorang-sorang. Kalau mutual inductor mesti ada kait dengan orang sebelah. So dia kaitkan current. Sebab dia ingat tak tadi apa definition mutual inductor? Induced EMF tu terhasil disebabkan oleh change in another coil. Okey, kalau saya nak cari M2 pula. Induced EMF 2 juga, tapi current 1. Baru ada mutual agreement. Kan? Kalau mutual agreement mesti dua belah pihak mesti wujud dalam. Boleh Mas? Boleh tak Mas? Itulah macam penuh ilmu di dada. Kita baru chapter 5 kita sampai chapter 11.
Kena teruskan. Mana boleh nak patah balik? Tak boleh. Boleh. Ramai je grad. Tak ada, tak benarnya. Cuma sama ada awak grad dengan cemerlang atau biasa. Itu awak, usaha awak lah. Ya? Boleh? Boleh. Kamu cuba ada. Kena terimalah tajin. Duduk kat matrik. Okey, so saya ulang balik Kalau nak cari M1, mesti EMM1 tapi I siapa? I sebelah. Kalau M2, EMF2, current 2. Tapi tak ada kat sini budak ni. Saya nak bagilah bersemangat sikit. Aku tengok macam nak mampu je budak-budak ni belajar. Saya pun tak tahu apa PPC ni Aminan. Ni budak-budak yang baru pergilah, senior awak lah yang pergi luar negara. Diorang pergi Australia. Tak ramai pun. Awak boleh je nak join yang group. Yang pergi yang ada matrik lah. Matrik je saja lah. Dia kerja dekat sini lah. 8 tahun lah je bonded 8 tahun. Lepas tu kalau dia nak pergi mana-mana boleh je. Ya. Saya pun pernah diorang pergi Australia. Ni tahun sesi ni awak lah, senior awak. Yang sesi lepas. Dah. Berjaya je. Siapa kata tak berjaya? Boleh. Macam mana? Ada satu okey lah. Macam kata dia. Cepat lagi kita dah habis ni. Okey, mature induction. Lagi 7 minit. Okey, formula. Mana formula ni? Ni. Inilah formula saya cakap tadi tu. Kalau awak nak cari M1, kena guna yang ini M12 tak nak lah. Okey, M12 dengan M21 adalah sama Dia adalah sama. Unit dia pun Henry. Unit dia sama Henry. Saya tak nak guna M12, M21 tak payah. Awak terus dia guna. Kalau awak nak cari M1, gunanya E1, DI mesti 2 lah. Kalau awak nak guna M2, itu DI1. Tak guna ni pun tak apa dah. Settle. Okey, lepas tu kita ada satu lagi formula iaitu formula NV lah. M equal to NV. Ni ada satu lagi formula lah. Ni formula ni adalah sama juga duduk dekat dalam L. Kalau awak perasan formula ni tak ada dekat sini. Dia satu je formula dia bagi tadi. Satu je ni. Okey, formula tu menyorok dekat sini. Ni, dia menyorok kat sini. M1, N1, V1 tapi I2. M2, N2, V2 tapi I1. Dia mesti I yang terbalik. I mesti terbalik. Cara dia mesti orang sebelah. Dia masa nak guna ni. Masa saya cakap tadi baca soalan. Kalau dia bagi N, dia bagi V, dia suruh cari F, dia bagi current, gunalah formula ni. Kalau dia bagi EMF, dia bagi DI over dt, gunalah formula ni. Dapatlah M1. Kedua-dua ni unit dia apa tadi? Henry. H. Unit dia Henry. Boleh? Okey, dah last sekali adalah formula inilah. Ini adalah formula untuk dua solenoid dalam primary. Saya rasa yang ni awak boleh baca. Di formula ni just guna terus. Saya tak nak tekankan sebenarnya. Yang awak penting awak tahu mu naught ambil kat mana, N1 ambil kat mana, N2 ambil kat mana. A adalah area length. Dan ingat M1 dengan M2 adalah sama. Kenapa sama? Sebab dia mutual agreement. Maksudnya kalau saya kena FND saya nak RM10, FND pun kena ambil kat saya RM10. Itu nak maksudnya sama. Mesti kata sama. Okey, boleh. So saya stop kat sini dulu. So dah habis dah chapter ni. Ada 4 perkara di konsep yang awak kena tahu. Yang pertama, apa itu Faraday? Apa itu lens? Apa itu self-inductance? Apa itu mature? Kalau you faham 4 konsep ni, okey dah. Formula tak payah hafal. Jangan hafal. It's given. You just need
sama untuk you berinteraksi. Kalau belajar seorang boleh duduk kat rumah je. Okey, boleh? Okey, saya start dalam Fikir Farah Surah Al-As. Okey, bye Farzana dengan Nuruddin. Bye, madam.